Salam sejahtera. Nama saya Nurul Binti Islam, saya menjadi masa 443. Sekarang saya akan membentangkan tentang rencana penyampaian kredit utang dan pembelajaran kredit. Yang pertama adalah pengenalan. Industri makanan ringan merupakan antara bidang yang semakin berkembang di Malaysia. Di kedai, di pasaraya maupun di warung, kita dengan mudah dapat menjumpai yang beraneka jenis kredit, termasuklah kredit hitam, kredit uji dan juga kredit hitam. Makan hal ini tidak jemur dimakan oleh kebanyakan retail dan pasarannya semakin tinggi sebab permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Dengan minat yang mendalam dan semangat yang tinggi untuk mempertingkatkan status sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah, MPKK Penang Tunggal telah berusaha untuk menjalankan perniagaan kredit hutang. Dorongan yang untuk menceburi bidang ini semakin kuat kerana di kampung itu sendiri adanya peladang ubi kayu dan pisang dalam skala yang agak besar dan akan memudahkan pihak MPKK untuk mendapatkan bahan mentah. Premis perniagaan yang ditinjau di provinsi adalah terletak di liat tanah kosong terbual di tepi jalan utama kampung Permatan Berangan. Pemilik tanah juga bersetuju untuk mengenakan pihak MPKK untuk menggunakan dan menyewa tanah tersebut dengan kadar sewa yang rendah. Pengurusi MPKK pernah terlibat dengan perniagaan membuat roti Arab. Oleh sebab itu, setiap pengalaman beliau dapat dimanfaatkan dalam perniagaan kredit ini. Tambahan pula selaras dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan lebih ramai usahawan bumi putera dalam usaha untuk memperluaskan produk makanan halal. MPKK Permatan Berangan berharap agar perniagaan ini berdaya saing dan seterusnya dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka. Seterusnya adalah tujuan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan ini dibuat adalah untuk yang pertama menyediakan garis panduan untuk pihak pengurusan supaya syarikat berjalan dan berkembang mengikut seperti yang dirancang. Seterusnya sebagai bahan rujukan untuk meyakinkan pembekal bahan mentah terhadap upaya perniagaan. Yang terakhir adalah untuk menyediakan maklumat lengkap bagi tujuan memohon bantuan keuangan. Seterusnya adalah lokasi perniagaan. Berikut merupakan peta premis berdasarkan peta satelit. Perniagaan ini terletak di Riau 24, Kampung Baru Permatan Berangan, Penang Tunggal, Sungai Petani Kedah, dan gambar di sebelah adalah merupakan lakaran peran lantai yang atur di dalam premis berkenaan. Seterusnya adalah struktur organisasi. Yang pertama, yang paling atas adalah pengurus dan di bawahnya ada pengurus perosesan dan pengurus pengeluaran. Jadi pengurus bertanggungjawab untuk mengurus perjalanan dan aktiviti syarikat, mengurus pentadbiran keuangan dan pemasaran, mengurus hal ehwal kerja, menentukan jumlah, jenis dan mengawal mutu produk, melaksanakan urusan pejabat termasuk memastikan semua rekod pejabat, menguruskan urusan bank, menguruskan urusan keluar masuk bahan mentah, dan seterusnya bagi tanggungjawab pengurus pemprosesan iaitu pembuat kereta. Pertama adalah menerima dan melaksanakan tempahan dan memperkenalkan dan mempelbagaikan keluaran produk sedia ada. Dan yang terakhir adalah bagi tanggungjawab bagi pengurus pengeluaran iaitu pemandu bank. Yang pertama adalah menjalankan urusan pengangkutan dan yang berkaitan dengan perniagaan, menjaga keselamatan dan penjagaan kenderaan dan memantau lokasi yang sesuai bagi tujuan pasaran baru. Jadi merupakan anggaran gaji dan ganjaran bagi pekerja dalam tempoh sebulan. Yang pertama adalah pengurus gaji sebanyak RM1,000, pembuat kredit gaji sebanyak RM600 dan allowance sebanyak RM400 dan juga adalah RM1,000 sebulan. Dan pemandu bank adalah gaji sebanyak RM800, allowance sebanyak RM200 dan jumlah sebulan adalah RM1,000. Jadi jumlah keseluruhan anggaran gaji dan ganjaran pekerja bagi dalam tempoh sebulan adalah sebanyak RM3,000. Seterusnya adalah belanja pengurusan. Yang pertama, aset tetap. Bengkel memasak pejabat adalah sebanyak RM10,000, perbelanjaan bulanan, gaji dan allowance sebanyak RM3,000, sewa tanah sebanyak RM100, bil air dan elektrik sebanyak RM200. Dan jumlah keseluruhan bagi belanja pengurusan adalah sebanyak RM3,500.
Okey, seterusnya adalah strategi penulisan. Yang pertama adalah menaikkan semangat kerja berpasukan dalam kalangan pekerja dengan menjaga kebaikan bersama, menggalakkan perbincangan dengan semua pihak termasuk pihak pengurusan dan pelaksanaan dalam memberi pendapat atau cadangan bagi mempertingkatkan produktiviti. Yang seterusnya adalah memberi imbuhan kepada pekerja sebagai dorongan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan, mengikuti latihan ikhtisas lanjutan seperti kursus-kursus yang berkaitan untuk mempertingkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang pembuatan tulis, memberi nasihat dan bimbingan kepada semua yang terlibat supaya sentiasa menumpukan perhatian terhadap perkhidmatan berkembang dan yang cemerlang, dan yang terakhir adalah menerapkan budaya dan etika kerja yang baik dan mengamalkan nilai mulia dalam diri setiap yang terlibat dalam perniagaan ini. Okey, seterusnya adalah aset tetap. Yang pertama, kuantiti 2, sebanyak 2 dan harga adalah RM270 bagi satu unit. Seterusnya dapur RM95 seunit, kaki dapur RM40 seunit, dan tidak dimasukkan ke dalam kos kerana dia merupakan sumbangan, jadi tiada kos yang terlibat. Tonggas adalah sebanyak RM100 seunit. Rak pameran adalah sebanyak RM300 seunit. Mesin pemegang pisang RM1,000 seunit. Mesin pemedak plastik atau plastik sealer sebanyak RM31 seunit dan blender adalah sebanyak RM400 seunit. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos aset tetap adalah sebanyak RM3,472. Yang seterusnya kos bahan mentah dalam tempoh 1 bulan. Yang pertama, minyak masak sebanyak 10 botol dengan harga RM13 bagi satu unit. Pisang 500 kg RM1.50 bagi 1 kilogram. Garam 2 kilo sebanyak RM1.20 bagi 1 kilo. Gula RM4.50 bagi 1 kilo. Cabai kering RM12.99 bagi 1 kilo. Lada hitam RM5.20 1 kilo dan satu RM27.90 bagi 100 keping. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos bahan mentah adalah sebanyak RM1,397.35. Okey, yang seterusnya adalah kos operasi. Pertama, aset tetap peralatan sedia ada sebanyak RM190. Peralatan yang diperlukan RM3,282. Okey, seterusnya perbelanjaan bulanan. Bahan mentah sebanyak RM1,397.35 dan lain-lain belanja iaitu pembaikan dan penyelenggaraan adalah sebanyak RM200. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos operasi adalah sebanyak RM3,472 bagi perbelanjaan aset tetap, RM1,397.35 bagi perbelanjaan bulanan dan RM200 bagi lain-lain belanja. Okey, seterusnya strategi perkhidmatan. Strategi perkhidmatan merupakan elemen yang penting dalam menentukan peningkatan sebuah perniagaan. Oleh yang demikian, beberapa strategi perkhidmatan telah disusun, antaranya adalah memberi perkhidmatan berkualiti dan menangani segala masalah dan kekurang pelanggan dengan penuh keikhlasan, layanan perkhidmatan beserta senyuman ikhlas yang akan diterapkan ke atas semua pekerja, menyiapkan kerja tempahan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan membuat penghantaran pasti dan tepat pada waktu yang dijanjikan. Okey, berikut merupakan senarai harga bagi keripik pisang. Yang pertama, keripik pisang original, keripik pisang manis dan keripik pisang masin. Ketiga-tiga ini mempunyai harga yang sama, iaitu RM2 seunit bagi 100 gram, RM10 seunit bagi 500 gram dan RM18 seunit bagi 1 kilo. Manakala bagi keripik pedas, harganya sedikit mahal, iaitu RM2.50 bagi 100 gram, RM11 bagi 500 gram dan RM19 bagi 1 kilo. Seterusnya adalah kumpulan sasaran yang dikenal pasti adalah antaranya kedai, restoran, kantin-kantin sekolah dan juga pusat jualan makanan ringan. Okey, seterusnya adalah anggaran jualan bagi tahun 2019. Yang pertama, perniagaan bekal ke kedai sebanyak RM1,000 setiap bulan selama 12 bulan dan atas bulan. Seterusnya membuka restoran sebanyak RM2,000 sebulan bagi setiap 12 bulan. Membekal ke pusat jualan makanan ringan
dari bulan Januari hingga bulan Oktober adalah senilai RM1,000 sebulan, manakala bagi bulan November adalah RM1,300 sebulan, dan Disember adalah RM40,000. Dan terakhir adalah membekal ke sekolah dari bulan Januari hingga bulan Oktober sebanyak RM1,000 sebulan, November sebanyak RM700 dan Disember tiada jalan kerana bulan tersebut merupakan cuti sekolah. Jadi, jumlah keseluruhan bagi anggaran jualan pada tahun 2019 adalah RM90,000. Seterusnya adalah anggaran keuntungan. Jualan bulanan adalah sebanyak RM5,000. RM5,000. Kos bulanan, bahan mentah RM1,393.30. Biaya dan bil adalah sebanyak RM300. Gaji dan anak RM3,000. Pemasaran RM590. Jadi, jumlah keseluruhan kos bulanan adalah sebanyak RM4,047.30 dan keuntungan adalah sebanyak RM992.50. Seterusnya bagi kos pemasaran, perbelanjaan bulanan bagi tol adalah sebanyak RM150, minyak petrol adalah sebanyak RM200 dan senggaraan pun adalah sebanyak RM200. Seterusnya lain-lain belanja klien sebanyak RM300, lesen dan insuransi adalah sebanyak RM1,000. Jadi jumlah keseluruhan kos pemasaran adalah sebanyak RM1,300. Seterusnya adalah kos pelanggan projek. Yang pertama adalah harta tetap. Harta tetap bengkel dan pejabat menggunakan modal sendiri, iaitu sebanyak RM10,000. Peralatan juga menggunakan modal sendiri sebanyak RM3,472. Dan jumlah harta tetap adalah sebanyak RM13,472. Seterusnya adalah harta semasa penangguhan sewa sebanyak RM300. Jadi jumlah harta semasa adalah sebanyak RM300. Seterusnya bagi modal cadangan, belian bahan mentah adalah sebanyak RM1,397.30. Jadi jumlah bagi modal cadangan adalah sebanyak RM2,347.30. Jumlah kilogram bagi apabila kita tambah ketiga-tiga tadi adalah sebanyak RM15,469 dan satu pecahan adalah sebanyak RM100. Seterusnya bagi rancangan operasi, saya akan menerangkan tentang proses pembuatan keripik pisang masin. Yang pertama, untuk membuat keripik pisang ini, pisang masin muda namun sudah matang dulu kerana berdasarkan pengalaman perniagaan ini, pisang yang masak tidak sesuai dibuat keripik kerana pisang masak lebih lembut dan sesuaikan dengan gula adanya tinggi, dan sekiranya digoreng, gula akan menciptakan pisang kerana terasa kerana. Sebelum memulakan proses, kita akan memerlukan sedikit bahan peredam, iaitu bawang putih yang direndam bersama air dan garam. Bahan ini dapat memastikan keripik menjadi lebih manis, berbau wangi dan lebih berlemak. Seterusnya, pisang akan dikupas kulitnya sambil memastikan warna pisang itu tidak lebam, hangus serta tidak masuk angin. Kekecil diharuskan untuk memakai tangan dengan getah sewaktu pisang dikupas. Kemudian, pisang yang telah dikupas dimasukkan ke dalam bekas yang mengandungi air garam dan dipastikan keseluruhan pisang adalah terendam bagi mengelakkan pisang menjadi hidaman akibat proses oksida. Seterusnya, pisang yang direndam tadi diambil dan disagat nipis menggunakan mesin penyedar pisang dan dimasukkan terus ke dalam kuali yang telah dipanaskan minyaknya. Pastikan pisang digoreng dengan api yang kuat bagi gorengan pertama dan gorengan kedua, dan seterusnya bagi gorengan ketiga boleh menggunakan api sederhana. Sewaktu digoreng, pastikan pisang dikacau laju di dalam kuali bagi mengelakkan pisang melekat antara satu sama lain. Setelah pisang tidak melekat, boleh memasukkan sesuatu bancuhan bawang putih dan garam tadi dalam kuali dan kacau rata. Hal ini perlu dimasukkan setiap 2 kali gorengan. Setelah pisang digoreng, pisang tersebut akan ditoskan bagi menggunakan minyak dan diberi sejukkan. Seterusnya adalah proses pembungkusan. Pekerja perlu memastikan bahawa keripik pisang sudah benar-benar sejuk sebelum dibungkus ke dalam plastik menggunakan filter plastik baik bagi memastikan keripik tidak cepat hapak dan untuk mengekalkan keamasannya.
Jadi tiap lapisan akan dibungkus mengikut berat, iaitu 100 gram, 500 gram dan 1 kilogram. Kereta yang telah siap dibungkus akhirnya akan diedarkan ke kumpulan sasaran yang telah ditempati. Kesimpulannya, diharapkan dengan perniagaan ini dapat dijadikan sebagai garis panduan untuk pihak pendidikan supaya syarikat berjalan dan berkembang mengikut strategi yang dirancang. Diharapkan juga rencana perniagaan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meyakinkan pembekal-pembekal tahanan terhadap potensi perniagaan ini. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.